A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bertemu buat kali terakhir untuk modul 1 ini. Dan malam ini malam bertuah, malam insya-Allah malam ganjil bagi bulan Ramadan. Dan malam Jumaat pula. Kemudian ada hujan-hujan sikit. Moga-moga kita mendapat manfaat banyak daripada malam ini. Baik, untuk tidak melengah-lengahkan masa lagi, silakan teacher Aida untuk mulakan kelas pada malam ini. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, kita terus pergi kepada, kita sambung pelajaran kita semalam ya. Tapi sebelum kita mulakan ni, memandangkan mungkin ramai daripada kita pun dah melihat apa dalam grup kita tadi tu. Jadi maksud kita ceritakan sikitlah nanti tentang kesinambungan daripada pelajaran ni. Okay, kita tunggu sikit lagi kot. Saya rasa saya akan ceritakan tengah-tengah lah ya. Kita buat dulu latihan ni. Semalam kita dah sampai ayat 17. Jadi saya tak padam. Kita terus pergi pada ayat 18. Ada buat latihan? Ada. Buat tekial. Tekial tu tak apa, tapi buat. Kita tahulah kita punya tekial tu daripada kalau kita bandingkan daripada mula kita start ni, daripada kita start program ni sampai akhir, takkan tekial tu mesti dah kuranglah persen dia kan? InsyaAllah ta'ala. Macam tu. Kalau kita tak tekial langsung tu memang kita ni Masya Allah, kurniaan Allah lah tu. Hadza fadlu min rabbik kan. Tapi kalau kata kita tekial lagi tu pun kurniaan Allah juga. Tapi tentulah dah berkurang. Allah nak bagi kita 2 pahala. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dalam keadaan tergagap-gagap, baginya 2 ajar, 2 pahala. Itu kata Nabi SAW. Baik, kita teruskan pada ayat 18. Siapa nak buat ayat ni? Saya pun boleh. Silakan. Dah bersedia tu? Betul tidak? Tak apa. Sumum tu tuli. Orang-orang yang tuli. Orang yang tuli tu biar kita biasa faham perkataan tuli. Pekak. Pekak. Orang-orang yang pekak. Kalau kita tahu tuli tak apa, tapi saya rasa tuli ni kurang difahami oleh ramai orang. Biasa kita faham pekak lah tak? Betul? Orang-orang yang pekak. Bukmun kepada mereka. Bukan. Ni satu kalimah ni. Dia kat isim. Oh, okey. Dia khabar. Orang-orang yang buta. Bisu. Oh, yang saya tertinggal bisu. Bukmun. Saya tertinggal yang tu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang-orang yang buta. Orang-orang yang buta. Fa maka mereka tidak yarji'una. Memasukkan. Tidak siapa? Mereka memasukkan. Mereka kembali. Kembali, raji'un. Oh, ni saya kan ambil terjemahan dalam buku. Salah tu. Mereka kembali. Kalau kita kata tu yang ni bawah tu memasukkan tu, salah tengok. Ya ja'aluna. Oh, ya. Saya tidak tengok. Dia kata terkekial tu. Yarji'un, kembali. Mereka kembali. Daripada perkataan rajak. Kita selalu dengar tahu perkataan ni, kita selalu dengar. Perkataan ni kita selalu dengar bila orang meninggal, kita kata macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tu isim. Tapi dia kata dasar dia sama. Raja'ah. Kembali. Kembali. Mereka kembali. Mereka sebab apa? Ada waw. Bukan waw. Kalau mereka dikembalikan lain sikit, itu fi'il mudhari' majhul. Baik, saya ulangi. Orang-orang yang pekak,
orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, maka mereka kembali. Okey. Kat sini dia kan, kalau kita perhatikan, dia bukan ayat yang dia jumlah ismiyah tapi dia tak ada mubtada. Dia terus khabar. Maknanya khabar dia je. Khabar 1, khabar 2, khabar 3, mubtada yang dah dimahzufkan. Dia ada 3 kan. Dia sepatutnya kat sinilah hum. Sebenarnya hum, sumun, bukmun, umyun. Tapi dia dah hilangkan tu. Kerana mubtada mesti isim makrifah. Tapi ni dia mula terus isim nakirah. Jadi dia adalah khabar. Tapi kita tak perlu letak adalah sebabnya tak ada dia punya mubtada tu tak ada. Okey, fahum la yarji'un. Orang-orang yang peka, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta, maka mereka kembali. Baik, kita terus pergi kepada ayat 19. Saya mensarankan sangat-sangat. Sewaktu kita buat ni, kita jangan terus terpa. Maksudnya terus terjemah. Tapi kita sebut juga dulu. Kita baca sebab ni Quran ni dulu yang kita mesti baca. Kita baca au kasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Jadi kalau kita baca, jadi kita ni lebih peka lagi kepada sebutan macam ni kan. Sebenarnya kasayibin. Kalau kita tengok, kita nampak dia bin. Tapi dari segi bacaan kita dengar kasayibim. Jadi kita biasa dengar dan juga kita lihat tulisan dia tu, maka kita ni nanti melatih diri kita dengar pun kita tahu. Ini sebenarnya isim ni, tapi dia bercantum dengan huruf ni. Maksudnya kalau kita disuruh keluarkan balik, kita tahu. Ni satu kalimah, ni satu kalimah, ni satu kalimah. Tu latihan dia tu. Termasuk saya kata tadi, kita kena baca. Sebelum kita buat terjemahan tu, kita baca dulu. Satu, kita akan dapat 3 perkara. Satu, kita dapat tilawah. Kita baca tahsin. Tilawah, tahsin, tilawah. Kemudian kita dapat terjemah dan nanti eventually kita dapat tadabbur. Okey, saya baca dulu Ustazah sebelum pergi ke apa ni. Saya teruskan sikit boleh tak? Sebab tak nampak. Orang lain boleh? Kita dah Boleh. tadi dah buat satu. Okey, siapa maksud saya kita bagi siapa pula orang lain nak cuba tak ayat 19? Tak, saya tadi nak baca balik yang ayat 18 tu, bukan nak terjemahan. Nak baca nak baca ayat tu. Ya, nak baca ayat tu. Baik, silakan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Oh ya, okey. Baik, lain? Okey, sebab kita buat ayat 19. Maka tadi saya dah bacakan. Maksud saya tu kalau kita buat homework kita sendiri, bila kita nak terjemah, kita baca dululah. Baik, sekarang kita pergi satu-satu. Siapa nak cuba ayat ni? Ayat 19? Mungkin tak semualah. Mungkin maksud saya tu separuhkan ke? Okey, saya bagi. Siapa? Hasanah. Okey, boleh. Silakan. Atau seperti hujan yang lebat. Atau hujan lebat. Jangan letak yang. Dia sayyibin ni hujan lebat. Atau seperti hujan lebat dari langit itu. Di dalamnya terdapat kegelapan. Okey, ini jamak muannas salim sebab ada alif dengan ta. Tanda dia alif ta. Jadi kita buat apa? Kita gandakan perkataan tu tadi. Kegelapan. Betul. Terdapat kegelapan. Dan guruh dan petir. Ya. Betul balik Betul. Saya selalu confuse yang part ni je selalu sekarang. Dan guruh dan petir, mereka memasukkan jari-jari, ni maf'ulun akan jari-jari bagi mereka. Betul. Di dalam telinga-telinga bagi mereka dari kerana ketakutan. Min. Dari bunyi halilintar. Bunyi halilintar. Dari bunyi halilintar. Kerana halilintar.
halilintar. Ha-ha. Orang putih cakap apa halilintar? Siapa tak tahu apa halilintar? Thunderstorm. Oh, Ataupun thunderstorm. Keren. ataupun bunyi petir. Bunyi petir kuat lah. Oh, dari bunyi halilintar kerana ketakutan dan kerana kematian. Tak ada dan. Mana datang dan? Oh, dah. Kerana Ini satu ketakutan, frasa nama. kerana kematian. Tak boleh ni kerana ketakutan. Kerana Ni apa? Ni mudhafun ilaih. Jadi tambah apa? Kerana ketakutan. Akan kematian. Tak boleh akan. Akan ni kalau maf'ul Jadi bih. apa? Tak boleh. Bagi. Min fili ya. Tapi tak sesuai bagi. Bagi Ada feel. tak sesuai. Min Fail lah. fikali. Bertenang. Tak apa. Maksudnya kita cuba kita decipher sama-sama. Kita buat sama-sama. Jadi kalau mudhafun ilaih, jadi kita ada 3 huruf jar yang kita tambahkan tu. Sama ada min daripada fi di dalam atau pada li bagi. Jadi kalau di sini yang paling sesuai apa? Kerana ketakutan bagi kematian daripada. Daripada kematian. Daripada bagi Min fi ataupun li. Min daripada pandai lah. Dari kematian daripada. kerana kematian. Bertenang Hasanah. Okey, jangan berebut-rebut. Asyik salah je dah belajar-belajar. Tak apa. Jangan stres. Tak apa. It's okay. It is expected for you to not know. Kalau dah tahu, duduk sebelah sini. Tak, bukan. Maksud saya tu, kita jangan stres. It's okay. Tak apa, biasa je. Okey, ni kalau ada macam ni, kadang-kadang dia memberi maksud. Dia ni bukan fi'il. Kadang-kadang orang ingat ni fi'il kan? Tapi dia sebenarnya frasa kata nama. Dua-dua ni hitam. Jadi dia ni maf'ul apa adalah nanti kita belum belajar. Maf'ul li ajlih. Jadi bila dia baris fathah juga, kita tak boleh terjemahkan dia sebagai maf'ul bih akan ketakutan, tak boleh. Kita mesti terjemah dia kerana. Jadi di sini tadi terjemahan dia lain sikit. Kerana ketakutan. Ketakutan dia mesti dekat sini yang paling sesuai ialah daripada kematian. Takut dari kematian. Takut daripada lah yang paling sesuai. Macam mana? Ini kita boleh tanya Munshi Dewan kat Zawiyah. Kalau ketakutan daripada lah kan? Takut mati. Takut akan kematian. Dia tak boleh akan sebab dia ini kerana ketakutan sebab dia isim. Tapi itu bahasa Melayu, teacher. Betul. Okey. Betul. Jadi kerana ketakutan daripada kematian itu. Kalau tak ada apa tu hitam tu ingatkan Is apa fi'il. ni fi'il lah Betul. sebab Okey, kalau dia 3 fi'il kan Kak Ru, ya, kalaulah katalah tak ada color, katalah kita melihat dalam mushaf yang ini kan. Kalau kita tengok mushaf yang ni, kan okey, tak ada kita memang tak colour. nampak sebab dia tak ada color. Tapi apa yang menjadi indikator tanda untuk kita ialah perkataan yang datang selepas dia tu. Okey, kita tengok ni. Ni hazarul maut. Kita tengok kat sini. Jadi ni kan kita macam memang kita nampak seolah-olah dia ni adalah fi'il. Tapi kalau ini fi'il, ini tak boleh baris kasrah. Dia mesti barisnya adalah sama ada fathah. Kalau fathah akan. Telah takut oleh ia akan kematian. Ataupun dia dhammah. Itu dua je. Kalau dia kasrah, bererti ini adalah isim. Sebab ini yang dikatakan mudhaf dan mudhafun ilaih. Frasa nama. Dia satu frasa nama ni. Kalau dia fathah, dia boleh fathah lah yang paling sesuai kalau kita rasa dia tu fi'il. Kalau kita rasa dia fi'il, dia tak boleh baris kasrah. Dia mesti baris ta ni mesti berbaris fathah. Ta ni mesti baris fathah. Kalau fathah tu dia jadi macam detail lah kan?
Dia bukan detail, dia akan jadi objek. Objek, sorry. Objek. Kalau dia di sini, kalau dia dhamma dia adalah fa'il. Ya. Pelaku. Tapi kalau dia kasrah, kasrah ni yang biasanya detail. Selalunya macam extra information. Jadi kat sini dia bukan. Dia apa yang menyebabkan dia ni baris kasrah? Itulah dia yang kita kata tu min fi'li tu. Ada harfu jar yang dah dimahzufkan tu, yang kita tak nampak tu. Yang dah dihilangkan. Mahzuf tu maksudnya dihilangkan. Hazaf, hilang. Hilang. Allah lah hilangkan dia kan? Allah lah omitkan dia kan? Yes, bukan kita. Bukanlah orang Arab. Betul. Jadi kat situ terjemahan kita kerana ketakutan daripada kematian. Baik, teruskan. Tadi Hasanah kan yang tengah buat ni. Okey, Hasanah. Jangan panik, bertenang, lihat, tengok saya punya cursor. Go with my cursor. Don't look at your book, but look at my screen. Okay? Okay. Dan Allah adalah, boleh adalah kan ni? Boleh, memang kena letak adalah sebab khabar. Meliputi, Allah meliputi. Adalah yang meliputi. Adalah yang meliputi bagi orang-orang yang kafir. Mana bagi? What is the translation of be? Be is not bagi. Kepada boleh. Kepada ataupun dengan. Yes. Kerana boleh. Semua be banyak kan. Yang kita dah belajar apa Encik Hasanah? Yang kita dah belajar apa? Jangan jadi confused. Sebab kita masukkan yang saya tak ajar tu, nanti tu yang confused. Nanti orang lain pun confused. Okay, sorry. Saya belum lagi situ. Tapi yang paling sesuai. Bukan, bagi saya tak kata asyik bagi pula. Bagi li kan. Bertenang, li bagi. Dengan. Boleh. Kepada pun boleh. Jangan lagi B tu. Saya belum buka lagi chapter B. Itu nanti kita belajar modul 3 insya-Allah taala. Sabar nak belajar ulama ni. Sabar. Yang ni kena sabar yang ni dulu. Kalau tak sabar yang ni dia tak boleh pergi 2 pun saya tak bagi masuk nanti. Alamak, jangan lah. Saya dah excited ni. Tu dah. Bertenang. Allahu Akbar. Adalah, kat sini kita tambah yang menjadikan itu adalah isim. Kalau kita kata Allah macam meliputi sahaja, dia bunyi dia macam fi'il kan, telah meliputi oleh ia, macam tu fi'il. Jadi ni kita jadikan di isim tambah yang meliputi dengan orang-orang yang engkar. Al-kafirin, orang-orang kafir tak ada si ingkar, sebab dia punya word kafaro kan. Okay. You ask, you answer yourself. Okay, good. Okay, kita pergi kepada ayat 20. Terima kasih teacher. Sama-sama. Okay, kita pergi pada ayat 20. Okay, siapa nak buat ayat ni? Mungkin kita boleh bagi 2 lah ayat ni. Ataupun bagi 3. 3 orang boleh cuba buat. Okay, saya bagikan dulu. Tapi satu orang saya minta baca. Boleh Seha baca? Seha boleh? Cuti apa? Oh, tak. Okay. Baca Sikin. Wan Sikin tolong baca boleh? Saya macam tak ada apa masalah kalau saya baca. Tapi mintalah, saya sukalah panggil kadang-kadang pelajar baca kan. Boleh? Boleh bagi 4. Teacher panggil saya ke tadi? Ya. Minta maaf. Maafkan saya. Ya. Hampirlah. Saya bukan tu terjemah, baca je dulu. baca Terjemah yang versi mana? orang lain. Ni, ayat 20. Baca ayat. Maafkan saya. Tilawah. Tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama ada lahum masyaw fi wa idza azlama alaihim qamu
walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, jazakillahu khairan. Baik, siapa nak buat yakadul baruqu yakhtafu absarahum? Siapa nak buat bahagian tu je? Sikit-sikit. Tak sabar banyak. Siapa? Saya cuba teacher. Okey, Syahna, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadu itu fi'il mudhari'. Jadi Nakis, FRN nakis. nakis. Dia dah bagi terjemahan. Baca je. Hampirlah. Al-barqu itu adalah isim Dia sana sini tadi. Dia sama. Ni tadi apa? baru masuk. Saya tak Oh, tak lambat. Okey. Tadi baru saya lebih tuliskan tahu. dulu. Sini tadi dan petir. Okey. Jadi ni al. Hampirlah. Hampirlah petir itu. Yes. Petir itu. Yakhtafu. Yakhtafu ia menyambar. Ahsanti. Absarahum. Akan penglihatan. Okey. Dia Mahum jamak betul. taksir. Kena banyak. Mm-mm. Akan penglihatan mereka. Yes. Betul. Mereka. Mereka tambah Bagi. bagi. Okey. Kulama. Ulama. Okey, cukup kan yang tu? Ke nak sambung? Nak Boleh. sambung. Boleh. Kulama adha'a lahu masyaufi. Kula tu setiap dia teacher. Setiap kali. Dia satu perkataan. Okey, Setiap kulama. kali Correct. Adha'a. fi'il madi. Jadi telah menerangi oleh dia. Ya, betul. Oleh ia. Lahum. Oleh dia. Betul. Siapa Wah. jawab tu? La? La? Bagi mereka. Bagi. Hum. Mereka. Yes. Masyau. Fi'il madi. Telah berjalan oleh mereka. Ya. Fihi. Di dalam akan di dalam Kalau ia. di dalamnya. Dia dekat Di belakang. dalamnya. Maknanya dia dah ambil objek position ke ataupun yang belakang lah. Kita tak cakap di dalam ia. Sesuai di dalamnya. Di dalam peti itulah kan teacher. Di Dia dalam berjalan. petir. Yes. Betul. Kan boleh tahu kan kalau fiha dah benda lain. Kalau fihi maknanya petir itu. Petir tu maknanya ini adalah isim muzakkar. Okey, satu. Seterusnya wa idza azlama alaihim qamu. Siapa nak cuba ni? Terima kasih Syarnas. Terima kasih teacher. Siapa nak cuba? Puan Asnita boleh ke Puan Asnita ada masalah lagi suara tu? Cuba Silakan. Dengar? dengar. Okey, cuba. Wa Iza dan idza dan idza apabila. Dan Semalam apa- kita ada buat. Kita kena biasalah kita jumpa lagi kita ingat. Kita jumpa lagi kita ingat. Saya Iza- tak ingat, saya cari tak jumpa je. Okey. Ayo. Dan apabila telah gelap oleh ia, Menggelapkan oleh ia. telah menggelapkan oleh ia, alaihim Ala ala siratil mustaqim ala alal huda Atas Alah. kan? ke atas betul. Ke atas him mereka mereka qamu berhenti, fi'il apa? Fi'il mudhari'. telah berhenti oleh mereka. Telah fi'il madhi telah berhenti oleh mereka. Walau dan Lau Jikalau. ya. Dan jikalau ni kalau mudah sikit lah untuk kita ingat. Lau tu sama macam bahasa kita kan. Kalau walau je, walaupun. Kalau wa, lepas tu lau dan jikalau.
Okey. Sya'a Ia kehendak. Telah menghendaki oleh ia. ya Madi. oleh ia Ia Allahu Allah lah. bagi Allah. Bagi fa'il. Allah. Fa'il kita tambah apa? Fa'il kita tambah Allah. oleh. Yes, oleh Allah. Allah. La ni la jawab. La Tidak. La jawab ni Tidak. bukan la jar. La Jangan. jawab bukan la jar. Ingat Tak lagi. ingat. Tak ingat kena tengok nota. Tak boleh buat apa. Ni nota masa Ya. kita belajar huruf. Kita belajar harf. Nescaya. Yes, nescaya. Ahsanti. Nescaya. Nescaya zahaba fi'il madhi. Madi, saya telah dilenyapkan oleh Ni ia. bukan FDM. Amboi dah berasa lajunya. Aduh, lagi Telah express. melenyapkan Oleh ia. oleh ia. Telah melenyapkan oleh ia. Sam'ihim. Bi dengan. Bolehlah dengan. Pendengarannya. Dengan pendengaran. Pendengaran dan penglihatan Belum mereka. lagi. Sam'i dulu. Satu. Dengan Pendengaran mereka Pendengaran bagi mereka. bagi mereka. bagi sebab MIL ya. Ya, sebab mudhafun ilaih. Wa. Bagi mereka. Wah, ni dah tak Dan payah bertulis lah kan. Absarihim. dan penglihatan mereka. Penglihatan pun dua kali. Penglihatan Dan penglihatan penglihatan. mereka. Bagi mereka. Okey. Ya. Okey, last kali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa nak cuba? Kak Noh ke? Cuba Kak Noh. Inna sesungguhnya Ya. Allah bagi Allah. Tak ada. Allah. Kalau dia terus je. Ala ke atas. Apa lagi? Tak nampak. Kuli. Kuli. Seluruh. Seluruh. Setiap Setiap ataupun setiap. Setiap syai'in daripada Ada jawapan? Yes. Qadirun. Qadirun kehendak. Qadirun. Okey, kita nampak ni dulu. Kita tambah. Atas. Adalah maha berkuasa. Ni vocab lah. Mungkin kita tak biasa lagi. Dia tak payah ada alif lam. Dia nakirah. Dia macam tu Allah buat dia nakirah. Kita kata gitulah. Kita ikut dia sebab dia tu. Okey. Saya ulangi. Hampirlah petir itu ia menyambar akan penglihatan-penglihatan bagi mereka. Setiap kali telah menerangi oleh ia bagi mereka, telah berjalan oleh mereka di dalamnya. Dan apabila telah menggelapkan oleh ia ke atas mereka, telah berhenti oleh mereka. Dan jikalau telah menghendaki oleh ia, oleh Allah, nescaya telah melenyapkan oleh ia akan pendengaran bagi mereka. Di sini sebenarnya kena letak akan. Sebab apa? B ni bila digandingkan dengan zahaba tu, dia memberi maksud melenyapkan. Sekejap lagi saya explain. Sebagai jawapan dulu. Nescaya telah melenyapkan oleh ia akan pendengaran bagi mereka dan penglihatan-penglihatan bagi mereka. Sesungguhnya Allah ke atas tiap-tiap daripada sesuatu adalah maha berkuasa. Baik. Tentang perkataan zahaba tu. Ada kala perkataan-perkataan ni macam semalam kita tengok yastahzi'u bihim. Jadi dia tambah perkataan ni. Macam contoh zahaba. Kalau zahaba ni dia begitu saja, maknanya zahaba je. Maksud dia telah pergi oleh ia. Telah pergi oleh ia. Tapi kalau selepas dia tu, macam ayat tu tadi, dia kena tambah B. Bila dia tambah B kepada perkataan yang berikutnya, zahaba bisam'ihim. Okey, ni ada 3 perkataan dah.
bisam'ihim, dia tambah bi ni, dia terus maksud dia ni dah jadi berbeza sikit. Dia maksudnya macam menjadikan perkataan tu transitif ke, menjadikan dia dia tak ada objek. Tapi nak jadikan dia macam ada objek, dia kena tambah bi. Jadi bi ni disebut ada nama dia. Jangan risau pasal nama tu. Cuma bila ada bi ni, kita terjemahkan dia macam ni. Telah melenyapkan oleh ia. Dia ada banyaklah juga dalam Quran ni yang macam tu. Oleh ia ataupun menghilangkan, menghapuskan. Tapi biasanya maksud melenyapkan oleh ia. Dia tak boleh pula maksud dia pergi. Yang ini tadi pergi sebab dia tak ada objek. Memang tak boleh ada objek. Tapi kalau nak jadikan ada objek, biasanya dia dalam bentuk, dia ada be. Dia bersambung dengan be. Macam perkataan beriman. Dia beriman. Kalau nak kata apa? Kepada. Telah melenyapkan oleh ia kepada pendengaran mereka. Jadi kita terus kata akanlah. Ada banyak juga beberapa perkataan dalam bahasa Arab ni macam tu. Macam kita bayangkan macam inilah. Yang saya boleh buat perbandingan dalam bahasa Inggeris. Contoh, bila kita kata walk kan. Contoh kalau walk away, dia tambah walk ni jalan. Tapi kalau kata walk away, ada perkataan lain tambah tu dia dah jadi maksud dia. Satu perkataan macam satu makna je. Maknanya pergi, berlalu, walk away. Walk up, maksudnya naik. Macam itulah dia ada tambah sikit-sikit satu perkataan particles ke apa. Dia panggil phrasal verb kan. Walk up. Tapi asal dia satu je perkataan tu. Bila tambah lagi perkataan lain, dia maksud dia dah bertukar. Dalam perkataan yang lain, ada satu perkataan. Walk away, pergi. Walk up, naik. Macam tu. Ada juga. Jadi ke benda tu kita akan belajar kemudian. Tapi untuk permulaan ni, kita maksudnya dengar je lah dulu cikgu cakap apa. Maknanya kita buat. Kita nampak ada zahaba, lepas tu ada bi. Terjemahan dia macam ni. Kalau zahaba saja, maksud dia pergi. Macam tu lah. Boleh? Zahabah tu fi'il madi kan? Dia tetap fi'il madi. Sebab dia kalimah yang awalnya fathah, hujung dia pun fathah. Yang tanda Tapi yang bila sambung dengan bi tu dia tetap juga fi'il madi lah. dia tetap fi'il madi, dia tak berubah. Cuma maksud dia dari segi maksud yang tersirat tu. Maksud yang di sebalik tu. Maksudnya dia jadi macam ni lah tadi. Dia berubah maksud dia. Berubah sikit. Tapi kata dasar dia tu tetaplah pergi. Macam tu. Walk, jalan. Jalan belah. Kata kita kata jalan. Tapi kalau kata belah, dah jadi maksud lain kan. Macam tu lah. Sikit je tambah. Dia macam doroba. Doroba kan kadang-kadang pukul tapi kadang-kadang bukan kan. Betul. Kadang-kadang maksud dia buat. Kadang-kadang maksud dia keluar. Bekerja pun ada juga. Okey. Dan yang ditambah dengan perkataan ni, contoh lain, kalau kita nampak yarghabu. Perkataan ni selalu. Yarghabu an. Bila ditambah dengan harfu jar an, adalah harfu jar, lepas harfu jar mesti ada isim lain kan. Jadi dia akan terjemah dia, contohnya yarghabu an millata Ibrahim. Millata Ibrahim. Yarghabu millati. Dia kata yarghabu membenci. Bila ada an ditambah dengan an, maksud dia membenci. Ia membenci. Lepas tu kalau dia kata yarghabu fi, dia tambah dengan harfu jar. Maksudnya diikuti, bukan dia tambah tau, tapi diikuti. Kalau yarghabu fi, maksud dia ia suka. Macam itulah. Maksudnya ada benda tu kita belajar tu, nanti kita akan jumpa. Jadi bukannya satu sahaja. Ada kala kita kena mengambil kira apa yang datang juga selepas dia tu. Okay. Apa bertentangan pula maksud dia, Tisha? Bertentangan maksud. Jadi kita kena tahu. Perkataan yarghabu ni kita selalu jumpa. Farghabun kan. Apa wa'iyai. Bukan. Surah tu. Surah Duha ke? Yang ada farghab tu. Surah Al-Insyirah ya. Farghab. Berharap. Kalau dia tak ada an, tak ada fi, dia maksud dia berharap. Hendaklah ia berharap. Macam tu.
Apa surah tu? Tiba-tiba pula lupa. Astaghfirullahaladzim. Alam Surah Nasrah. Duha Surah Duha. Duha waladi saja. Wadda akrab makalah. Bukan. Bukan. Alah, kita Yalah. ada Quran. Cek je. Wa ila rabbika farghab, kan? Surah apa tu? Betul lah teacher tadi tu Insyirah. Surah Isyirah Ampun. Wa ila rabbika farghab. Maksud dia kalau kat sini dia cakap dan kepada Tuhan bagi engkau maka berharaplah oleh engkau. Dia dah tak ada pula apa-apa. Dia bukan maksud benci ke suka ke. Dia tak ada. Macam tu. Sebab dia tu maksudnya itulah dia ada tambah ada kalanya untuk jadikan dia tu transitif, perlukan ada objek ataupun explanation selepas dia. Sebelum tu teacher, Faiza Farah tu. Macam mana? Tu yang sebelum ayat tadi. Maka Farah. apabila telah berharap oleh engkau fansab, maka insab. Maksudnya Berharap jugalah. ni harap lah. Maksudnya ni kena tengok balik semula. Maksudnya harap dia maksud dia macam mana, mungkin berdoa. Fansab ni apa? Kena check balik. Sebenarnya kan kalau ada Fa saya juga ke yang tu? Maka juga ke fa tu? fa maka Faiza insab ini fa tu fi'il amar. Okey, ada satu juga suggestion dan bukan pertama kalilah untuk kita nak tambah kosakata. Ada orang kata buat surah-surah belakang ni kan surah lazim. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan semua, surah yang belakang ni lagi susah nak buat. Kita nampak pendek tapi dia susah. Sebab dia banyak benda yang dimahzufkan, yang dah dihilangkan. Dia dah jadi macam dia Sebab punya pendek. bahasa very different. Tapi kalau kita nak tengok banyak ayat yang banyak dia macam ni lah dalam surah Baqarah lah. Surah Baqarah ni straightforward, ayat dia tu senang aja, flow je ayat dia. Ini pun surah Madaniyah kan. Dia di Madinah diturunnya. Jadi dia ada flow tau, dia ada structure dia tu very clear. Surah-surah yang belakang tu pendek, padat sebab dia terus maknanya macam bunyi dia tu kadang banyak benda lah, banyak perkara yang dihilangkan. Struktur ayat dia tiba-tiba je. Ada kala macam itulah. Dan nak tafsir dia tu lagi susah. Yang ni straightforward. Ni straight je maksud dia. Kita baca tu terus boleh dapat faham. Okey, kita teruskan. Ada soalan setakat ni? Okey, jadi saya ambil kesempatan ni. Kita sampai ayat, kita katalah 21 ni. Yang juz amma pun teacher nak lagukan pun susah. Dalam benda kita belajar Taranum. Oh, okay. I wouldn't know about that. No comment. Baik, apa ni? Kita baca ayat ni. Satu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, siapa nak baca? Nah, Saya boleh teacher. Boleh. Okey, Kak Ru boleh. Pasal macam waiting on tenterhook, so teacher panggil takut. Baik, volunteer je. Bagus. Betul. Silakan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum Hilang. La'alakum je. La'alla. Lagi sekali. La'allakum tattaqun. Ya, okey, alhamdulillah. Jadi ya ayyuhan nas, ya kita terjemah apa? Ya tu wahai. Wahai. Bagus. Ayyuha Tu tak tahu. Sekalian je lah. Wahai sekalian. An-nasu manusia. Wahai sekalian manusia, u'budu fi'il amar. Abdikanlah kamu semua, berabdilah. Abdikanlah diri oleh kamu. Okey, bagus. Rabba kepada bukan kepada, kita tengok sini. Akan. Yes. Akan Tuhan akan Tuhan bagi kamu santi bagikum pula. Bagi kamu allazi dia
Badal yang pertama kita tambah apa? Kalau badal, Badal, alamak lupa. iaitu. Oh, iaitu Allazi, orang. tak Orang-orang. boleh. Tak boleh sebab rob sahaja. Kita badal tu nak gantikan robbukum. Iaitu kita terus kata yang, huruf besar. Yang. Oh. Tak boleh orang yang, rob bukan orang. Oh. Tuhan bagi kamu yang khalaqa Yang FD. telah mencipta oleh ia. Betul. Telah mencipta oleh ia kum maf'ulun bih akan. Okey, akan kamu. Wa Dan allazina orang-orang yang min daripada qabli. Dekat dulu lupa banyak kali dah. Qabliyah, solat sunat qabliyah. Daripada sebelum. Pada kamu. Sebelum daripada kamu. Qabli ni kita selalu ingatkan qabliyah. Kita selalu solat qabliyah, ba'diyah. Jadi qabli itu sebelum. Daripada sebelum, daripada kamu. Kak Roh hilang ke? Okey, ada. La'alla. Itulah unstable dia cakap. La'alla lupa apa tu? Supaya. Oh, supaya. Supaya supaya kamu ya, tattaquna. Kamu bertakwa. Yes, kamu bertakwa. Kamu bertakwa. Ahsanti. Alhamdulillah. Jadi, wahai sekalian manusia, berikanlah diri oleh kamu akan Tuhan bagi kamu, iaitu yang telah mencipta oleh ia akan kamu dan orang-orang yang daripada sebelum bagi kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi kalau hilang Kak Roh. Jadi kalau Rabbakumul ladzi itu memang yang mengikut Tuhan bagi kamu tu memang yang tu huruf besar lah, Y tu sebab dia merujuk kepada Allah ni. Yang itu teknikal je lah. Kalau salah tak ada huruf besar pun betul, boleh juga. Cuma yang ni kita tak boleh kata orang yang lah. Sebab dia kata iaitu Rabbakum. Siapa tu Rabb? Iaitu Tuhan yang. Dia nak cerita Tuhan kamu yang telah mencipta oleh ia akan kamu. Kalau kita kata orang yang, salah lah. Badal tambah iaitu, lepas tu ya. Kalau sebelum ni cerita pasal orang, bolehlah kita kata orang yang, iaitu orang yang ke. Tapi ni sebab dia cerita Rabb. Tak boleh lah. Telah mencipta oleh ia akan kamu dan orang yang daripada sebelum kamu. Sebenarnya kalau nak teruskan 22 ni dah boleh juga. Tapi saya lagi satu kot. Boleh. Tapi tak habis pula muka surat ni. Ayat 24. Saya memang perlukan. Okey, jadi saya ambil kesempatan ni. Ataupun saya serah pada Kak Zawiyah untuk ceritakan. Yang tadi saya cakap ada awal tu. Macam mana Kak Zawiyah? Kita kan maknanya kita dah habis tahun ni, kita dah habis dan malam ni adalah malam yang akhir lah bagi pelajaran kita ni. Ini adalah semakan terjemahan. Jadi sehubungan dengan itu, kita tak boleh stop dekat sini. Bila kita stop dekat sini, kita mesti lupa, kita tak akan boleh teruskan. Jadi cara untuk kita mengukuhkan dan juga mengaplikasi pula. Apply lah, nak menggunakan apa yang kita dah pelajari tu, kita nak guna dan kita nak kukuhkan, kita mesti buat semakan terjemahan ni. Jadi untuk buat semakan terjemahan ni, saya dah kenal pasti beberapa orang yang saya kira boleh menjadi rakan pembimbing. Rakan pembimbing kerjanya bukanlah kerja sangat, tapi bimbing, namanya pun rakan pembimbing, membimbing untuk menyemak terjemahan kawan-kawan. Jadi contohnya macam kita buat ni, tapi dengan syarat kawan-kawan semua kena bersedia dulu. Jadi kita kumpulkan sekejap macam mana tadi? Okey, jadi kita akan ada
rakan pembimbing untuk buat semakan terjemahan. Sekarang ni kita dah belajar modul 1. Jadi untuk sebelum sampai ke modul 2 ni, kita nak pergi ke modul 2. Tapi in between ni, kena ada apa sebelum kita sampai modul 2. Di sini kita mesti buat semakan terjemahan. Kerana kalau kita tak buat semakan terjemahan ni, susahlah sikit untuk kita catch up dengan modul 2 tu. Semakan terjemahan ni sekurang-kurangnya 1 juzuk lah. Boleh 1 juzuk. Maksudnya, jadi semakan terjemahan ni kita bagikan kepada grup-grup yang lebih kecil. Itulah kita buat study group. Study group tu maknanya yang besar tu kita ada induk dia lah. Induk ni study group yang untuk rakan je. Study group untuk rakan pembimbing. Jadi dalamnya ada rakan pembimbing. Siapa rakan pembimbing kita yang kita dah kenal pasti ialah salah seorang Kak Zawiyah. Lepas tu ada Puan Nur Asikin. Tadi yang baca tu Nur Asikin. Lepas tu Makcik Ani. Ada kan, dah nampak kan sikit-sikit kan dalam tu. Ada Puan Sujana. Ni. Lepas tu ada Zulfa. Zulfa ada malam ni. Cubalah buka kamera, boleh berkenalan. Zulfa. Jadi siapa lagi yang saya tak sebut? Untuk malam ni ramai ada. Bit. Bit dah masuk ke? Bit ada masuk tak malam ni? Bit on the way, balik On the way. Jadi dia tak masuk tapi dia dah dimaklumkan. Makcik Ani. Kemudian ada lagi yang dalam kelas ni malam ni, tak ada Ada asatizah tu? Ada asatizah yang lain. Okey, ini kalau ada lelaki, contohnya Ustaz Bazil. Ustaz Bazil. Lepas tu ada Ustaz Amirul Aiman. Dia selalu juga masuk. Tapi kadang mungkin orang tak nampak, tak perasan lah. Amirul Aiman kalau lelaki dan juga Ustazah Niza. Ustazah Niza. Jadi semua ni akan ambil ataupun siapa-siapa yang berminat lah, bukan berminat. Maknanya kalau nak teruskan, nak masuk modul 2 ni, prerequisite dia kena semak terjemahan tu dulu. Jadi terjemahan 1 juzuk atau sekurang-kurangnya 10 muka surat lah. 10 hingga 11 muka surat kalau tak dapat 1 juzuk pun. Jadi bila dah ada satu kemahiran tu, boleh terjemah tu, insya-Allah bolehlah kita teruskan. Jadi setiap satu kumpulan tu maksimum saya menetapkan 4 orang. 4 orang maksimum. Maknanya boleh 1 pun boleh. Yang maksimum ni 4 orang. Jadi masuklah bawah nama-nama yang akan disertakan tu. Jadi kita lepas tu boleh deal terus dengan Puan Zawiyah, dengan Puan Nur Asikin untuk slot, maksudnya nak kekerapan berapa kali ke, nak semak pukul berapa ke, macam mana ke, tu semua boleh diaturkan. Jadi sendirilah. Kalau nakkan bimbingan lah. Bagi saya ni sangat-sangat perlu supaya dapat pengukuhan dan tidak hilang momentum sebelum pergi kepada pelajaran yang selanjutnya. Kita dapat modul 1 ni tak bermakna kita dah tahu semua, tak boleh, tak mungkin. Dia mesti, maknanya itu stepping stone kita. Peringkat yang kita nak teruskan. Baik, ada soalan? Kalau untuk yang ni lah, semakan terjemahan ni. Supaya kita jangan terlupa. One-to-one yang teacher ke kita group WhatsApp group gitu? Kalau nak buat Zoom ke apa tu semua dengan yang dah dipilih ni tadi. Kalau ada yang berminat nak jadi rakan pembimbing, katakanlah semua ni dah lebih dah. Puan Asikin ada sampai 5 orang, 6 orang nak masuk. Kita tak mampu sebab bukan semuanya boleh full time kan. Maknanya kita ada kerja. Itu kena atur dengan pembimbing. Yang ni kita panggil RP lah. Yang ni semua ni RP, rakan pembimbing. Rakan pembimbing ni pula memang yang akan secara direct kena ada, dia mesti saya dah semak dululah, tapi untuknya itu induk ni. Ini Teacher Aida duduk tengah ni. Siapa nak jadi rakan pembimbing. Jadi tolong semak. Maksud kalau tolong semak tu, kalau duduk dekat-dekat, contohnya
boleh berkenalan dan boleh tanyalah. Okey, saya nak masuk Puan Zawiyah kat mana? Contohnya dia sebenarnya duduk dekat Gombak je. Kalau nak jumpa boleh jumpa berhadapan, lebih baik pun boleh macam tu. Jadi itulah antara sebab bila kita survey tu, kita buat survey, kita dapatkan maklumat tu di dekat mana. Di luar KL ke, di dalam KL ke, di jauh ke. Jadi kalau boleh dekat dengan yang dekat lah. Kita buat dengan dekat. Dan tak ada halangan. Dan juga kalau buat online pun lebih senang, mudah lah. Ada juga yang satu office. Jadi sendirilah pace tu. Macam tu kan. Atau ada dia lebih suka kepada kerana mungkin maksudnya level tu lah. Saya boleh cerita macam nak cakap. Macam mungkin yang dah advance sikit, maknanya dia dah banyak belajar. Okey, contoh Hasanah. Kata Hasanah nak semak, nak cepat, boleh pergi pada Zulfa. Zulfa banyak. Puan Zulfa ni dia lebih maksudnya lebih ke depan lagi lah. Jadi mungkin baguslah kalau ambil Puan Zulfa begitu. Tapi kalau yang very basic, asas-asas tu mungkin eloklah pergi pada Puan Zawiyah macam tu. Macam tu. Maksud saya. Ini tak ada nak kata bagus ke tak, tapi maksudnya kita tahulah kesesuaian. Makcik Jen pun pandai apa? Makcik Jen pun dah advance. Lepas tu macam dari segi umur pun, faktor umur, yang muda biarlah dengan yang muda sikit. Jadi yang senior tu dia lagi faham. Senior dengan senior sikit. Warga emas sikit. Saya dah masuk warga emas tak? Belum. Belum Warga emas dia apa 60 65. Ke atas. 65. Okey, saya silver lah. Teacher bukan 20 lebih ke? Kau dah kenapa? Teacher ni nak diskaun je ni, tiket-tiket ni. Apa diskaun? Mengaku senior. Okey. Teacher nak tambah teacher. Saya nak tanya. Nak tanya apa dia? Nak tanya. Apa ni, so group ni kita decided to join them ke diorang akan choose kita? Dia ada yang dah choose, ada yang dah decide, ada yang maksudnya nanti lepas kelas ni kita akan postkan. Kak Faizah akan postkan. Jadi senarai. First come first serve pun ada juga. Jadi yang kosong tu boleh pergi pada tu. Jadi saya mencadangkan kelas ni jangan tunggu lama. Maksudnya kita masih lagi dalam bulan puasa ni. Cepat kontak dengan ketua tu. Panggil apa tadi? RP, rakan pembimbing tu. Jadi terus tangkap, maksudnya bila nak buat tu, masa yang sesuai. Kadang-kadang buat benda ni dia kena ada kesungguhan je. Maksudnya dia tak perlu panjang. Kadang-kadang kita buat every day tapi 10 minit je. 10 minit je. Cara dia sebenarnya macam tu. Jangan sempitkan macam masa kita tu, macam kita kata kita kena designate satu masa slot tu, tak. Tapi bukan 1 jam, tak sebenarnya 1,5 jam. Tapi kita buat sikit, kita cakap ada tak masa. Sama ada secara bertulis, secara WhatsApp, itu terserah RP dengan rakan masing-masing. Kalau rakan pembimbing yang bawah dia tu panggil apa Kak Zawiyah? Yang bawah, yang rakan yang dibimbing tu apa? Yang dibimbing tu ya. Kita tak namakan lagi. Mentor-mentee. Tidaklah katakan mentor sangat. Dia rakan. Dia bukan, dia rakan. Macam peer teaching je. Rakan pembimbing. So kita akan started bila? Itu terserah kepada rakan pembimbing tu. Kita cari. Okey, kalau saya boleh share lah kat sini. Nanti saya share dalam grup WhatsApp tu, boleh terus. Kalau nak tanya, cari nombor, maksudnya macam mungkin kalau boleh tanya kat situ lah. Okey, kalau kata nak nombor, nak DM ke, nak PM ke, boleh lah. Makcik Ani duduk mana? Makcik Ani? Makcik Ani duduk Alok Start tu. Jitra. Awak terlalu start. Jitra ke apa dia Kak Roh? Jitra, Makcik Ani Jitra. Memang online lah. Tapi sesekali dia main KL, mana tahu.
Zulfa tu Sabah kan? Zulfa Sabah. Jadi siapa yang kat Sabah boleh lah. Kalau Zulfan ni memang advance lah. Zulfa advance. Advance. Cuma dia bekerja. Zulfa ada kan malam ni? Aku bercakap je bagi pihak pula. Zulfan. Cik Zulfa. Ada teacher. Sila pasang kamera. Saya nak dapat. jadi, jadi anak muda Zulfa ni. Cikgu Zulfa, Ustazah Zulfa. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Saya dapat tahu Puan Nabiha akan masuk bawah RP dia Puan Sikin. Kan? Nabiha tadi ada gambar. Setuju? Setuju. Dah kena cekup. Seha. Nanti boleh tengok senarai tu. Seha dengan Mok, mungkin dengan siapa dia. Kalau Kak Ro nak jadi rakan pembimbing, nanti DM masuk grup yang rakan pembimbing aja. Sayaklah. Tangoi bawah tu boleh lah. Kalau nak tukar lagi masih boleh, tak ada masalah. Macam contoh Kak Zawiyah duduk Gombak, kalau Puan Asnita duduk mana? Dia memang kena dekat lah. Duduk dekat. Itu tak semestinya. Boleh je. Kak Macam Izzah dengan Kak Ani je lah kot. Tapi Faizah tak ada pun nama. Kak Faizah tadi ada dia. Mana dia? Dia keluar kot. Kak Faizah mungkin dia belum tu nantilah. Boleh je dia tu. Tapi dia mungkin dia Kak Ro kena PM dia. Teacher? Ya. PM jap. Tak ada apa-apa. Okay. Tadi Kak Zawiyah nak tanya apa? Nak cakap apa? Nak tambah apa? Yang kita namakan yang dibimbing tu YDB kot. YDB tu apa? YDB. Okay. RP dengan YDB. Yang dipertua. Tak, YDB lah. BBB. Jadi yang dibimbing, yang dibimbangi. Taklah. YDB. Okay. Yang dibimbing tu. Hasanah nak join siapa? Hasanah dah nak jadi pembimbing ke yang dibimbing? Adalah maknanya. Zulfa. Zulfa dengan Zulfa. Okay. Nanti isi nama. Seha? Seha tengok dulu. Siapa ada nak join. Yang ada nama tu nanti ada Ustazah Niza ni. Dia orang ni semua dah, maksudnya dah mengajar lah. Dia dah mengajar Nahu. Dia memang boleh terjemah. Sama juga Ustaz Amirul Aiman ni. Jadi kalau lepas tu macam rasa nak ada siapa nak belajar tahsin ke, itu terserah. Nak belajar baca semula ke boleh jugalah kalau dengan mereka bertiga ni. Kalau ada lelaki kan, nak semak je dengan Ustaz Amirul Aiman ke ataupun Ustaz Bazil. Ustaz Saziman saya tak tahu, dia belum lagi. Mungkin kalau dia ada approach mungkin boleh. Ustaz-ustaz ni muda-muda jadi tak kisahlah, dia okey lelaki ni. Kalau yang ni pun ustazah muda. Teacher, perlu dalam satu masa tu ada ditetapkan ke berapa muka surat? Okay, dia ada level lah. Kalau kita dah biasa, maksudnya kita buat tu, itu bergantung kepada, dengan sama masih bergantung kepada rakan pembimbing tu, RP kita. Tapi level dia ada level tu nanti maknanya asas lah kan. Maksud saya, kalau yang nombor 1 tu dia mahir lah. Kalau level yang mahir, maknanya satu muka surat tu, kalau mahir ni, satu muka surat dalam 2 minit. Satu muka surat tau, yang macam ni. Maksudnya, inilah dia. Okay, so bayangkan satu muka surat ni, dia boleh buat dalam masa 2 minit ataupun 3 to 2 minit. Sana dia consider mahir lah. Tapi maksimum dia, kalau satu muka surat ni, kalau lemah lah. Jadi antara situ jadi kat situ level dia kalau masih maksudnya memang lambat tu terserah dengan RP tu tadi.
Jadi tapi yang penting dia mesti jangan berhenti. Maknanya dia ada momentum tu. You keep at the momentum. Ini mahir lah kalau 2 minit. Tapi kalau biasanya kalau lambat pun yang biasa kalau satu muka surat 10 minit ni agak okey juga. Tapi ini yang dia punya maknanya boleh lah kalau 10 minit tu. Kalau boleh jangan, kalau lebih 10 minit macam satu muka surat tu sampai 20 minit maknanya mungkin kena ulang ataupun kena sikitkan dari segi muka surat lah, mungkin setengah muka surat. Cuba supaya dapat dihayati lah, betul-betul dapat buat. Mahirkan lah. Teacher, Ah, apa ni, ada tak contoh yang kita boleh study? Maksudnya Contoh. bukan maksudnya dalam terjemahan teacher tu memang dah ada semua tu ke, atau kita kena ingat balik nota-nota, kena semak balik macam tu? Dia Macam mana? yang mana kita dah belajar tu, dia bawa ni lah. Yang kita dah buat, ada. Kena tengok nota yang modul 1 tu, insyaAllah cukup. Boleh. Sebab nak Tengok study dan dia, juga tengok terjemahan bebas ni. Boleh tengok pada terjemahan di sebelah ni. Untuk kita tengok, betul tak kita punya perkataan ni kan? Dia biasa mesti. Especially untuk isim. Apa dia Kak Noh? Macam mana tadi? Faham? Saya menjawab soalan tak? macam nak cara nak study, sebabnya kalau expectation 10 minit ke bawah tu macam memang dah really gone through it thoroughly lah kan. Dia maksudnya kena buat sebelum jumpa dengan RP, kita ni kena buat. Katalah kita setuju dengan nak jumpa RP tu, saya boleh untuk satu kali tu 1 ayat je. Ataupun kita kata satu muka, semua Quran ni satu muka ada 15 line. So katakanlah kita bahagikan dengan dia, kita ada 15 line. Saya setiap kali saya boleh buat, satu hari saya boleh buat, satu kali jumpa saya boleh buat 5 line je. Kita keep at it. Kita istiqamah 5 line. Jadi sebelum jumpa tu, jadi kita dah buat dulu 5 line. 1, 2, 3, 4, 5 katakan. Okeylah, katalah 4 je pun. Satu ayat ni ada 4 line, so kita buat. Kita buat dulu. Kita tulis dan sampaikanlah oleh engkau, sebab kita tengok fi'il amar, sampaikanlah oleh engkau berita gembira. Sampaikanlah berita gembira oleh engkau, MFB, akan orang-orang yang ni FDR telah beriman oleh mereka. Sebab clue tu ada. Jadi bila kita jumpa dengan RP tu, kita buat. Maksudnya kalau online, dia akan suruh tengok pada yang skrin ni lah. Dia akan suruh tengok skrin tu. Okey ni. Jadi kalau salah dibetulkan. Lepas tu agak-agaklah masa kita buat tu. Lagi satu, teacher provide ke pages ni sampai 10 pages? Kita akan provide yang latihan ni, yang mushaf latihan intensif ni, yang maknanya yang tak ada jawapan ni, ada clue je kan? Ni ada clue je ni, semua ni kita akan beri. Yang mushaf berjawapan hanya diberi kepada RP. Rakan pembimbing. Teacher yang teacher punya. So expectation memang 10 untuk naik ke level 2. Boleh. Boleh praktis. Apa dia? Tadi ada siapa bertanya? Puan Asnita agaknya, tapi suara dah sayup. Teacher, yang teacher punya ni adalah yang teacher buat kan? Tak ada di pasaran kan? Tiada. Faham. Kita memang akan depends on apa yang teacher printkan untuk RP lah. Sahih. Okay, faham. RP pun tak dibenarkan guna yang lain pula. Jangan pakai Cordoba ke apa ke. RP dia kena checkkan saya dululah. Maknanya saya tolong saya checkkan. Jadi kasih deadline. Deadline. Habiskan yang dengan RP. Jadi bila kita ni macam kita cadangan kita ialah kita akan mulakan modul 2 ni, kita dah ada percentage berapa yang kita nak tahu siapa students yang boleh commit. Kita nak macam itulah. Sebab Mami, can you tanya soalan kejap, ada kat dalam chat box. Okay, boleh tanya, silakan. I already did. Please answer. Okay. Nak tutup recording. Boleh.